Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan mengulang kaji pengajian hadis tingkatan 5 tajuk kedua, iaitu memuliakan ilmu dan ulama. Okey, kita akan pergi kepada matan hadis dulu ataupun kita bedah setiap kalimah dalam hadis ini untuk kita faham apa yang cuba disampaikan di dalam hadis ini. Kemudian barulah kita akan pergi kepada peta minda kita, iaitu poin-poin nota yang lain. Okey. An Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhuma telah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah, la yaqbidu, la tidak, yaqbidu bermaksud mencabut. Okey, jadi kamu tulis maksud di bawah setiap kalimah hadis ini supaya tidak ada maksud yang kita tidak faham, supaya tidak ada kalimah yang kita tidak faham. Jadi bila kita faham semua yang disampaikan dalam hadis ini, menyebabkan kita bersedia untuk diuji. Tanyalah apa sahaja, insya-Allah kita akan faham. Okey, sesungguhnya Allah tidak mencabut. Innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu. Mencabut ilmu di sini bermaksud menghilangkan ilmu. Intiza'an secara sekaligus. Intiza'an yantazi'uhu secara sekaligus. Sesungguhnya Allah tidak menghilang atau mencabut ilmu secara sekaligus minal ibad, daripada seseorang hamba. Jadi Allah itu tidak akan menghilangkan ilmu daripada seseorang hamba dengan begitu sahaja, ataupun kita kata dengan sekelip mata. Walakin tetapi yaqbidul ilma, Allah mencabut ilmu atau menghilangkan ilmu, biqabdil ulama, dengan mencabut ulama. Macam mana nak mencabut ulama? Biqabdi ni dengan mencabut, ataupun di sini maksud mencabut ialah dengan mematikan ulama. Jadi Allah tidak mencabut ilmu daripada seseorang hamba secara sekaligus ataupun begitu sahaja. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan ulama. Jadi bila ramai ulama yang mati, ilmu akan semakin hilang. Kefahaman akan semakin hilang. Hatta sehinggalah idza apabila lam tidak, yubqi berbaki, sehinggalah apabila tidak berbaki lagi aliman, orang yang alim ataupun orang yang tahu, ataupun juga kita boleh kata orang yang berilmu. Okey, Allah Ta'ala telah matikan ulama sehinggalah apabila tidak tinggal lagi orang yang berilmu. Ittakhadhan nasu, manusia telah menjadikan ru'usan juhalan, seorang ketua-ketua dari kalangan orang yang jahil. Manusia telah menjadikan ketua-ketua dari golongan yang jahil. Itu maksudnya. Jadi bila tidak ada lagi orang yang berilmu kerana ulama yang telah dimatikan oleh Allah, jadi manusia kemudian akan mengangkat orang-orang jahil sebagai ketua. Okey, maksud di sini ialah manusia akan menjadikan orang-orang jahil sebagai ketua. Fasu'ilu, maka apabila ketua yang jahil tadi, kan orang mengangkat ataupun menjadikan orang yang jahil sebagai ketua, maka apabila ketua yang jahil itu disoal ataupun ditanya oleh orang ramai, maksudnya apabila mereka disoal, fa'aftau, maka mereka telah memberi fatwa bighairi ilmin, dengan tanpa mempunyai ilmu. Maksudnya apabila golongan ketua yang jahil tadi disoal oleh rakyat ataupun disoal oleh sesiapa sahaja mengenai perkara yang bukan dalam bidang ilmu mereka, fa'aftau,
lalu mereka mengeluarkan fatwa, bermaksud mereka menjawablah apa yang disoal tu bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadallu, maka jadilah mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Mereka sesat. Okey. Mereka telah sesat. Kemudian mereka memberi fatwa yang sesat kepada orang ramai, dan kemudian orang ramai itu menyampaikan fatwa mereka kepada orang yang lain. Bukan mereka sahaja sesat, tetapi mereka juga menyesatkan orang lain. Okey, jadi itu adalah apa yang dapat difahami daripada hadis ini. Jadi kita perlu betul-betul faham. Jadi selepas ni cuba tutup maksud yang kamu tulis dalam hadis ni, ataupun kamu boleh baca dalam buku teks tanpa maksud. Tengok sama ada kamu faham apa yang dinyatakan dalam hadis ini tanpa tengok maksud. Jika kamu faham semua kalimah dalam hadis ini, bermaksud kamu telah bersedialah untuk diuji tentang tajuk ini. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada intisari hadis. Intisari hadis, apa sahaja yang terkandung dalam hadis ini. Contohnya kita nak jawab intisari hadis, kita akan tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa, sebab hadis adalah daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa Allah tidak mencabut sesuatu ilmu daripada manusia begitu sahaja, tetapi Allah mencabutnya dengan mematikan ulama. Itu pun boleh diletak sebagai intisari hadis. Kemudian seterusnya kita boleh juga letakkan sebagai intisari, apabila telah ramai golongan ulama yang mati, maka yang tinggal adalah orang-orang yang jahil, yang kemudiannya diangkat sebagai ketua. Apabila mereka disoal tentang sesuatu perkara tanpa mempunyai ilmu, ataupun tanpa mempunyai ilmu dalam bidang mereka, mereka telah menyebabkan manusia lain menjadi sesat, lagi menyesatkan. Itu apa yang kita boleh buatlah sebagai intisari hadis. Seterusnya dalam tajuk ini juga kita fokus kepada ilmu dan juga ulama. Jadi pengertian ulama dalam buku teks dia fokus kepada pengertian ulama. Jadi kita kena hafal lah yang ni, golongan agamawan yang mengetahui. Agama lah, golongan agamawan yang mengetahui, mahir dalam hukum hakam, mengamalkan syariat Allah berdasarkan dalil syarak, serta mengajak manusia ke arah kebenaran. Jadi kamu perlu buat dalam bentuk point. Ulama ini ada beberapa point yang kita perlu hafal lah, iaitu agamawan yang mengetahui, mahir dalam hukum hakam, mengamalkan syariat Allah berdasarkan dalil syarak, serta mengajak manusia ke arah kebenaran. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri ulama. Yang pertama, beribadat dengan penuh khusyuk dan ikhlas kerana Allah. Jadi ciri-ciri ulama ni cuba kamu baca sepintas lalu daripada buku teks, kemudian kamu cuba ingat dia punya poin penting sahaja. Contohnya, beribadat dengan penuh khusyuk dan ikhlas kerana Allah. Yang ni saya buat dalam bentuk yang pendek. Kemudian sentiasa bersyukur atas ilmu yang dikurniakan. Kaitkan ulama dengan ilmu yang dimiliki. Tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki, berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, tidak mengeluarkan fatwa yang membelakangkan pandangan tokoh ulama besar sehingga mengelirukan masyarakat. Contohnya ulama sekarang tidak menyalahkan ataupun mengeluarkan fatwa yang mengatakan ulama terdahulu salah dari sudut pandangan mereka. Jadi apabila masyarakat melihat jika ada pertentangan antara ulama sekarang dengan ulama terdahulu, mereka akan keliru. Jadi perkara ini perlu dihindari oleh seorang ulama. Jika seorang ulama yang kita gelar mereka sebagai ulama tidak melakukan perkara ini, bermakna dia adalah sebenar-benar ulama lah. Seterusnya, kedudukan ulama dalam masyarakat. Kedudukan mereka lebih tinggi daripada yang lain berdasarkan ayat Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu beberapa darjat, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu, iaitu ulama lah. Jadi dalil ini pun ada di dalam buku teks muka surat 145, kamu boleh rujuk. Seterusnya,
ulama berperanan sebagai pembimbing masyarakat, menjadi contoh kepada masyarakat melalui sifat takwa yang dimiliki. Okey, ini adalah apa yang saya ringkaskan lah. Saya tak ambil semua. Rasanya saya tak ambil semua dalam buku teks kedudukan ulama dalam masyarakat. Okey, seterusnya kepentingan ilmu dan ulama dalam kehidupan. Okey, kita fokuskan dengan tajuk lah. Tajuk kita ilmu dan ulama. Jadi apa pentingnya ilmu dan ulama dalam kehidupan? Iaitu yang pertama, ilmu mendorong Muslim mengenali dan mentauhidkan Allah. Okey, dengan ilmu akan menyebabkan seseorang kenal Allah, lalu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kedua, hidup masyarakat lebih terpimpin kerana ulama menjadi tempat rujukan. Okey, ini pun saya tak ambil semua. Kamu perlu rujuk buku teks dan fahamkan sahaja. Tajuk ni tak susah. Seterusnya, usaha untuk muliakan ilmu dan ulama. Apa usaha kita nak muliakan ilmu dan juga muliakan ulama? Yang pertama, kita melantik ulama dalam kepimpinan negara. Okay, jadi jika seseorang itu berkuasa, dia melantik ulama dalam kepimpinan negara. Kemudian ataupun kita juga boleh lantik ulama dalam organisasi-organisasi penting dalam kerajaan. Okay. Seterusnya, merekod dan menerbitkan karya-karya ulama sebagai penghargaan kepada mereka, mendekatkan masyarakat kepada ulama, terutama dalam majlis-majlis ilmu, ataupun antara lain kita boleh memberi penghargaan kepada ulama dengan membayar sejumlah gaji yang sesuai dengan darjat mereka lah, dengan ketinggian ilmu yang mereka miliki. Itu pun antara usaha yang kita boleh lakukan untuk memuliakan ulama. Seterusnya, pasti ada pengajaran hadis. Okey, mesti guna kabus, iaitu kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Okey, pilih salah satu. Contohnya, kita mestilah menghormati ulama kerana ataupun agar. Kita mestilah menghormati ulama kerana darjat mereka yang tinggi di sisi Allah, ataupun kita mestilah menghormati ulama kerana ketinggian ilmu yang mereka miliki. Jadi kita letakkan kerana ataupun agar, bagi, untuk dan supaya. Okey, jadi tajuk ini sangat mudah. Perlukan kita faham hadis ini dengan sebetul-betulnya, dan yang lain-lain tu kita cuma perlu menggunakan kemahiran berfikir kita. Di samping satu yang penting, iaitu pengertian ulama, kerana kita perlu hafal pengertian yang diberi ini. Yang lain-lain tu kita banyak boleh menggunakan kemahiran berfikir kita sendiri. Okey, wallahu a'lam.